Memang ada satu tanggapan di kalangan masyarakat, bukan kata hanya orang Melayu, bahkan kalau kita melihat di zaman Nabi SAW pun ada kecenderungan itu. Kalau kita melihat kepada Sahih Al-Bukhari umpamanya, ada satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara an-nasi bi syai' amarahum bima yutiqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mensyariatkan sesuatu hukum kepada para sahabat, kepada umat, Rasulullah akan memberikan satu hukum yang mampu dilakukan oleh umat. Kerana syariat ini selari dengan fitrah manusia yang dipanggil sebagai Al-Hanifiyatus Samhah, agama yang berdiri di atas tauhid dan agama yang berdiri di atas kemudahan, memberikan kemudahan kepada umat. Jadi para sahabat apabila melihat kepada syariat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasakan tak cukup dengan apa yang ditunjukkan. Maka mereka pun mula bercakap. Dia kata, "Ya Rasulullah, lasna kahayatik." Ya Rasulullah, kami bukan seperti kamu. Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maksudnya Nabi SAW tidak ada dosa. Para sahabat yang berkata ini, mereka seolah-olah ada kecenderungan, berikanlah kami satu syariat, satu ibadah, satu sunnah yang sesuai dengan kedudukan kami yang tidak seperti kamu, wahai Rasulullah. Kerana kami banyak dosa, mereka memerlukan satu ibadat yang lebih berat, yang lebih tegas, yang lebih sukar. Maka maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW marah pada ketika itu. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dhalik. Nabi marah hatta yu'rafa al-ghadab fi wajhihi, sehingga kemarahan itu jelas terpampang di muka Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan, "Inna a'lamakum billahi wa atqakum lahu ana." Sesungguhnya Nabi SAW kata, sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kamu adalah aku. Maksudnya Nabi nak bagi tahu kepada para sahabat, kalau kamu ada perasaan takut, kalau kamu ada perasaan dosa kamu banyak, kamu kena tahu aku lebih takut daripada kamu. Kalau kamu rasa nak bertakwa, kamu kena tahu aku lebih bertakwa daripada kamu. Ini bukan satu kebanggaan ini merupakan satu penjelasan. Bahkan kalau kamu rasa tak cukup, kamu kena tahu yang paling tahu tentang Allah itu adalah aku. Maka apa saja yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik yang perlu kita lakukan. Dan kecenderungan ini juga kalau kita tengok dalam hadis yang lain, yang 3 orang sahabat Nabi. Tuan-tuan biasa dengar hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar hadis ni. 3 orang datang rumah Nabi SAW, tanya kepada sebahagian daripada isteri Nabi bagaimana ibadat Nabi SAW. Bila mereka dengar, mereka merasakan mereka perlu tambah ibadat mereka. Ada yang tak mau kahwin, ada yang nak tidur, ada yang tak mau tidur, nak berqiyamul lail sepanjang malam setiap hari, ada yang tak mau menikah. Maka Nabi SAW menegur 3 orang ni. Nabi kata, "Amma ana usalli wa arqud." Aku tidur juga, aku salat juga. Wa asum wa uftir. Ada waktu aku berbuka dan ada waktu aku puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka tak suka kepada sunnahku, maka bukan daripada kalanganku. Kecenderungan ini memang ada. Tetapi kalau kita tengok dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ada mengisyaratkan tentang kesukaran. Ajruki ala qadri nasabik. Pahala kamu, wahai Aisyah, bergantung kepada kadar kesusahan kamu. Di dalam riwayat yang lain ada juga dinyatakan tentang satu hadis, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilai, dalam hadis Muslim. Ibadah pada waktu kacau bilau, ibadah pada di akhir zaman waktu orang tandak pada agama, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Bahkan kalau kita tengok, golongan muhajirin dan ansar juga diberikan kelebihan itu disebabkan oleh pengorbanan mereka yang sukar. Muhajirin pergi hijrah, ansar pergi bantu orang muhajirin, yang kita hari ini tak mungkin dapat tiru lah. Kan yang kita hari ini mungkin tak dapat tiru pun. Bahkan di dalam hadis ada sahabat-sahabat yang
diberikan oleh Allah Azza wa Jal dengan kelebihan-kelebihan yang tak sama dengan orang lain. Abu Bakar punya kelebihan tak sama dengan sahabat yang baru masuk Islam seperti Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kerana pengorbanan mereka lebih awal. Sebab itu Nabi kata, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kamu jangan cela sahabatku, kerana demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalau salah seorang daripada kamu meninfakkan emas sebesar bukit Uhud, kamu tidak akan dapat menandingi pemberian sahabat walaupun hanya dengan walaupun hanya dengan satu tadahan tangan ataupun separuh. Kenapa? Kerana pengorbanan, kerana kadar kesusahan tak sama. Kita bagi 1000 di zaman ni dengan sahabat bagi nilai yang sama pada zaman itu tak sama. Jadi dia menjadi satu polemik. Susah ni kok mana yang kata bagus? Maka bila balik kepada isu rukhsah dan azimah, para ulama berbeza pendapat. Mana satu yang bagus ini? Rukhsah ke azimah? Ada dua mazhab lah. Satu mazhab kata azimah lah bagus. Sebab apa azimah bagus? Azimah bagus sebab dia kata yang ni yang asal. Sebab sebelum adanya uzur, seperti mana yang Ustaz Isham sebut tadilah, dengan daruratnya, dengan safarnya, dengan permusafirannya, dengan sakitnya, sebelum ada yang tu, dia pergi kepada azimah. Maka azimah ni lah bagus. Sebab azimah ni yang asal, yang ni yang Tuhan suka. Ada juga alasan lain yang mazhab ni pegang, dia kata sebab yang ni untuk semua manusia yang tidak ada uzur. Kalau rukhsah bagus, dah tentu Allah Ta'ala suruh buat rukhsah dulu. Tapi orang yang tak ada peruntukan rukhsah, dia kena buat azimah. Ini mazhab yang pertama lah. Mazhab yang kedua, mereka kata rukhsah lah bagus. Sebab apa rukhsah bagus? Mereka kata sebab Allah Ta'ala tak suka susah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam banyak ayat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan Allah Ta'ala tak suka syariat ini menjadi sukar. Yuridullahu bikumul yusur. Allah Ta'ala suka kepada kamu itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usur. Allah Ta'ala tak suka akan kesukaran dan kesusahan. Jadi walaupun hukum rukhsah ini tak melibatkan semua, tapi kalau kena pada satu orang, dia kena ambil. Kenapa? Kerana ini merupakan sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merupakan hadiah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Kemudian mazhab yang kedua yang kata rukhsah ni bagus, sebab dia kata rukhsah ni kalau tak ambil, boleh menjadikan seseorang itu berada dalam keadaan sa'amah atau malal. Menjadi orang kata apa, jadi macam malas nak beramal sebab jadi susah, kan? Jadi sukar. Maka ini dua mazhab. Jadi kalau tuan-tuan tengok, memang dua mazhab ni memang ada lah. Tetapi dengan penelitian terhadap rukhsah syarak, bila kita tengok sebenarnya rukhsah ni, kita tak boleh buat satu kaedah yang muttaradah, tak boleh buat satu standard yang umum. Rukhsah secara umum lebih baik daripada azimah, ataupun azimah secara umum lebih baik daripada rukhsah. Kena pergi step by step. Kerana rukhsah ini ada yang wajib. Rukhsah ada yang wajib. Umpamanya orang yang tadilah, dia tak boleh tak ada makanan, kalau tak makan boleh mati. Maka wajib pada ketika itu dia ambil makanan yang ada pada dia ataupun yang mampu dia makan pada waktu tu untuk menyelamatkan nyawa dia, walaupun benda tu mungkin pada asalnya tidak halal. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita jaga nyawa, maka dalam keadaan ni dah tentulah ambil rukhsah lebih baik daripada ambil azimah. Kerana azimah itu tak boleh makan bangkai, tak boleh makan babi. Tapi dalam keadaan yang terlalu darurat, sehingga kalau tak ambil menyebabkan mati dan tidak ada pilihan lain, maka pada ketika itu jadi wajib. Ada juga rukhsah yang sunnah ataupun yang sunat, yang mandubah ataupun yang mustahabbah, yang digalakkan. Umpamanya qasar salat. Kenapa qasar salat? Majoriti ulama kata sunat, walaupun Hanafi kata wajib. Kenapa dia kata sunat? Kerana dalam hadis Nabi SAW tidak meninggalkan qasar ketika mana baginda bermusafir. Maksudnya qasar salat yang salat 2 tu lebih banyak pahala bagi orang yang bermusafir daripada salat 4, kecuali kalau dia bersalat dengan imam yang tamam lah. Kalau dia salat dengan imam yang tamam, dia kena tamam lah. Okey. Ada rukhsah yang harus. Contohnya macam kalau kita tengok dalam kitab fiqh, sapu atas khuf.
bagi orang yang dah ambil wuduk sempurna, lepas tu dia pakai khuf, bila dia wuduk terbatal nak ambil wuduk semula, dia boleh sapu atas khuf. Dan itu merupakan perkara yang harus umpamanya. Begitu juga dalam muamalat pun ada jual beli salam, ada jual beli salam ni jual beli tempahan, kemudian jual beli sewaan. Ini semua adalah rukhsah yang diberikan oleh syarak yang asalnya tak boleh. Sebab asalnya memang tak boleh lah, sebab manfaat mana kita boleh kira. Tapi dibenarkan oleh syarak kerana ia diperlukan oleh manusia, maka ia rukhsah, ia harus. Dan ada juga rukhsah yang khilaful aula, ada juga rukhsah yang kalau kita ambil okey, tapi kalau kita ambil azimah lebih bagus. Umpamanya kalau orang paksa untuk kita bercakap dengan kalimah kufur, kalau tak kita dibunuh. Seperti mana dua orang yang dipaksa oleh Musailimah. Sebagian sebut Musailamah, ada yang sebut Musailimah, tapi yang tepatnya Musailimah. Musailimah Al-Kadzab yang mengaku Nabi SAW, yang mengaku dia Nabi selain daripada Nabi SAW. Maka dua orang tu dipaksa untuk mengaku Musailimah sebagai Nabi. Maka seorang tu tak mengaku, dia kata la adri, aku tak tahu. Maka dia dibunuh. Yang seorang lagi takut dibunuh, maka dia pun mengaku sedangkan jiwanya kekal beriman. Maka bila diberitahu kepada Nabi SAW kisah ni, Nabi kata yang dibunuh itu dia dapat dua fadilat lah. Manakala yang menggunakan rukhsah ni dia tak berdosa. Maka ini merupakan satu kaedah. Baik, kita balik pada isu balik sebelum saya nak tamatkan hari ni. Yang pertama, bab rukhsah dengan azimah perlu melihat kepada setiap qarin ataupun setiap rukhsah itu case by case. Ada rukhsah yang lebih baik daripada azimah, ada azimah yang lebih baik daripada rukhsah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita telah dapat sesuatu dalil, dalam masalah ni dalilnya, dalam masalah ni dalilnya, dan perbuatan itu masyru' di tempat itu, maka sesiapa yang mengamalkannya dan menghadapi kesukaran demi mengamalkannya, dah pastilah kesukaran ataupun bebanan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran, kerana bebanan itu tak sama dengan bebanan orang lain dalam mengamalkan dalil itu ataupun dalam mengamalkan sunnah itu. Itulah lebih kurang, wallahu a'lam.